billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa man walah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa dinan qayyima wa yaqinan sadiqa wa imanan kamila. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah bertemu lagi kita ini untuk menyambung bacaan bersama surah, masih ada surah An-Nahl. Tak banyak dah, tinggal 2 muka surat lagi dah. Allahumma shalli ala Muhammad. 2 3 1 2. Lepas ini 2 muka surat kita. InsyaAllah Isnin depan selesai lah. Isnin Selasa depan selesai. Hari ini sambung ayat 103 sampai 110. 103 sampai 110. Itu semalam 111 sampai 118 insya-Allah ya. Semalam kita akhirkan dengan cerita bagaimana kaum-kaum mustad'afin, kaum-kaum yang lemah di Mekah, di atas asbab mereka kena tindas, kena seksa dan sebagainya, diberi keringanan, kelegaan, kenikmatan pada ketika berhijrah. Hijrah ya. Kemudian Tuhanmu iaitu pelindung bagi orang-orang yang berhijrah setelah menderita cubaan, kemudian mereka berjihad dan bersabar. Sesungguhnya Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu mustadafin, golongan-golongan lemah di Mekah ya. Mereka ni dihina di tengah-tengah masyarakatnya, diserang, difitnah pelbagai cara lah dan sebagainya. Kemudian diberi jalan keluar dengan cara hijrah. Berapa kali hijrah umat Islam? Hijrah pertama ke Madinah. Belum lagi. Belum. Syam bukan dia seberang sana pada Syam. Habsyah. Habsyah semenanjung Arab sana kan. Habsyah sekarang apa? Ethiopia. Ethiopia dia belah-belah sana lah kan. Kemudian 2 kalilah ke Habsyah. Habsyah 2 kali, 2 round ke Habsyah. Kemudian kalau nak kira 4 hijrah lah. 2 hijrah ke Habsyah, 1 hijrah ke Madinah oleh kaum-kaum muslimin, dan hijrah yang paling besar ialah hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu hijrah. Tadi ada hijrah selepas tu melainkan hijrah bab keimanan, ketakwaan, ilmu dan sebagainya. Hari ini masuk bab Allah mulakan hari ini dengan ingatlah pada ketika setiap orang datang untuk membela dirinya sendiri dan bagi setiap orang diberi balasan penuh sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya dan mereka tidak dizalimi, tidak dirugikan. Itulah akhir zaman, akhir nanti di ketika kita berada di mahsyar, di akhirat, di mizan, tidak ada siapa pun akan dizalimi. Tak ada siapa. Semua sesuai lah. Diberikan pulangan sesuai dengan apa investment kita kat dunia. Apa investment kita kat dunia. Ini kita tengoklah beberapa lagi perumpamaan diberikan kenangan nikmat-nikmat, seruan dan sebagainya, insya-Allah. Penerbit hari ini pilih bab mensyukuri rezeki yang halal. Itu sebab 2 ayat telah bab halal haram tapi ada lagi selain pada bab halal haram ini, insya-Allah. Kita kongsi sama-sama. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma amilat wa hum la yuzlamun. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون.
ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Terjemahan. Ingatlah pada hari ketika setiap orang datang untuk membela dirinya sendiri dan bagi setiap orang diberi balasan penuh sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya dan mereka tidak dizalimi iaitu dirugikan. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram. Rezeki berlimpah ruah datang kepadanya daripada seluruh tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Kerana itu Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka lakukan. Kelaparan dan ketakutan itu menyelubungi mereka seperti pakaian meliputi tubuh mereka. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka seorang rasul daripada kalangan mereka sendiri, tetapi mereka mendustakannya. Oleh itu mereka ditimpa azab dan mereka adalah orang yang zalim. Maka makanlah yang halal lagi baik daripada rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu. Dan bersyukurlah akan nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan haiwan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan kerana menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan pembohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan pembohongan terhadap Allah tidak akan beruntung. Itu adalah kesenangan yang sedikit dan mereka akan menderita azab yang pedih. Dan terhadap orang Yahudi, kami haramkan apa yang telah kami ceritakan dahulu kepadamu Muhammad. Kami tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri sendiri. Mu'jam, Razaqah. Ar-rizqu diistilahkan bagi suatu pemberian yang mengalir, apakah berupa keduniaan atau keakhiratan. Kadang-kadang disebut juga bagi suatu bahagian dan kadang-kadang bagi suatu pendidikan. Misalnya, penguasa telah memberikan rezeki kepada bala tenteranya dan aku diberi rezeki berupa ilmu. Firman Allah, dan infakkanlah sebahagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Surah Al-Munafikun ayat 10, iaitu berupa harta dan ilmu. Firman Allah, dan kamu menjadikan rezeki yang kamu terima dari Allah justeru untuk mendustakannya. Surah Al-Waqi'ah ayat 82. Baik, Alhamdulillah. Sebelum disambung dengan tafsir jalan lain dari Ibn Katsir, sebab ini penerbit lebih memilih kepada tafsiran berkenaan dengan rezeki tu.
rezeki halal haram dan sebagainya. Kita ambil sikit daripada Ibn Katsir bagi menjelaskan secara ringkasan lah ayat 111, 12 dan 13. Bermula daripada semalam 110 cerita perihal orang berhijrah, ya, hijrah. Golongan mustadafin tu dihadirkan kepada mereka rasa aman, tenteram dan nikmat setelah mereka berhijrah. Mereka berhijrah, sedangkan masa mereka kat Mekah kena tindas dan sebagainya, memang rasa takut, rasa takut. Golongan lemah pula tu, golongan hamba, golongan yang rendah dan sebagainya, ya. Tak ramai yang kaya. Yang pindah tu pun pindah macam tu saja, tinggal harta bendanya, selas pinggang, ibaratnya begitulah. Tak sempat tak mampu nak buat harta banyak-banyak, tinggal. Atas sebab tu harta mereka kena rampas dan sebagainya, sampailah cerita Badar Al-Kubra tu, kita dah tahu dah sirah tu, bagaimana orang Islam cuba nak ambil semula harta, penyudahnya perang pada Badar. Itu satu. Kemudian pada ayat 112, Allah telah membuat sesuatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman, lagi tenteram, rezeki melimpah ruah datang kepadanya daripada seluruh tempat. Tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Ini nikmat datang Rasul lah yang menyeru kepada mengesahkan Allah dan tidak mensyirikkan Allah. Dia ingkar. Kerana itu Allah menimpakan kepada mereka bencana, kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka lakukan itu. Ini khusus asbabnya turun kepada cerita perihal penduduk musyrikin Mekah yang sebelum tu memang diorang ni makmur. Kan Mekah makmur atas asbab doanya Nabi Ibrahim, Baqatul Mukarramah, minta Mekah tu, tanah haram tu, Mekah tu sebagai tempat yang makmur, padahal tak ada apa keingkontang. Atas sebab keluarga Nabi Ibrahim lah tempat tu keluar airnya banyak, tak subur, tetapi disebabkan didirikan Kaabah kat situ oleh Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, jadi tumpuan orang datang buat umrah, buat haji sepanjang tahun, walaupun pada masa jahiliah tempat dagangan dan sebagainya, sampailah sekarang, ya, tempat bertumpunya perdagangan pada masa itu, mewah. Tak ada tumbuh-tumbuhan yang beria pun kat Mekah tu, tapi buah-buahannya melimpah ruah, semua datang daripada luar. Tetapi bila hijrahnya baginda Rasulullah SAW dengan kaum muslimin secara berbondong-bondong tu ke Madinah, maka dilahirkan ke dalam hati jiwa mereka ni rasa takut. Dah mula takut, dah mula bimbang, rezeki tak ada. Laluan dagangan utama ke Syam sekarang ni dah kawalan orang muslim. Ya, dah susah, dah merasa susah. Sebelum tu tak pernah rasa susah, rasa kelaparan dan sebagainya. Tetapi alhamdulillah penduduk kafir, bukan alhamdulillah kepada penduduk kafir, alhamdulillah kepada semua umat akhir zaman, kita taklah ditimpa bencana seperti umat-umat yang terdahulu. Sebelum ni kita dah bincang 12 umat yang bencana ditimpa tu hapus terus, semua tu dilenyapkan. Tapi kafir musyrikin Mekah tak. Tak, walaupun mereka mendustakan Rasulullah SAW, seksa muslimin yang awal dalam Islam, bunuh dan sebagainya, mereka tidaklah ditimpa bencana seperti mana kaum-kaum yang lain. Siapa ingat kaum-kaum apa yang ditimpa bencana habis lupus tu? Seorang beri satu, siapa ingat dulu? Samud. Samud kepada kaum Nabi apa? Lut. Nabi Saleh. Samud Nabi Saleh. Kalau Nuh, kita tengok kaum yang dihapuskan, kaum Nabi Nuh ada lebih kurang 10-12 macam tu lah, ya. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, ada surah Al-Ankabut ayat 14, cerita perihal Nabi Nuh. Kita dah jumpa sikit, nanti kita jumpa lagi. Nabi Nuh hapus, tinggal sikit je. Nabi Hud dengan kaum dia Ad, habis. Nabi Saleh dengan kaum dia Thamud. Nabi Lut, kita cerita Nabi Lut, ya. Nabi Lut boleh tengok dalam Asy-Syu'ara 6 ada ayat 54, Al-Hijr 67, Al-Furqan 38, Qaf 12. Kemudian kaum Nabi Syu'aib, ini Madian. Madian hancur juga, Fir'aun tenggelam. Kemudian ada dalam Al-A'raf, di surah Ashab Al-Sabt, ini dikatakan sebahagian daripada Bani Israel. Dia duduk kat Palestin, dia ingkar perintah Allah, jangan tangkap ikan pada hari Sabtu. Nak dengar cerita ni kan? Allah berkata jangan tangkap ikan hari Sabtu, tapi dia helah, dia menipu, dia pasang perangkap hari Khamis, hari Jumaat, dia ambil hari Ahad macam tu. Wallahualam. Kena binasa kaum ni. Ashab Al-Sabt. Kemudian dalam surah Al-Furqan 38 dan
dengan surah Qaf ayat 12 kita jumpa pada kaum Ar-Ras, Ashab Ar-Ras. Ras ni dia Allahumma salli ala Muhammad. Dia kaum yang dan cerita nanti saya tengok nota ya. Tak pasti Nabi apa, sama ada Nabi Saleh atau Nabi Syuaib. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad. Ini yang ini dihadirkan kepada mereka satu utusan untuk mengesakan Allah dan tidak mensyirikkan Allah. Utusan tu pun ulama sirah tak pasti sama ada Hanzalah bin Sinwan ataupun Hanzalah bin Safwan. Ya, Hanzalah ni kena campak ke dalam perigi, kena bunuh. Ya, kena bunuh. Kemudian satu lagi kaum yang dihapuskan Ashab Al-Ukhdud. Al-Ukhdud ni yang raja dia tu bakar golongan-golongan yang Muslim yang beriman kepada Allah ni, termasuk perempuan yang mengandung. Dia kali pergi, dia kali parit banyak, dia pasang api, dia campak satu-satu. Siapa yang tak nak syirik, campak, mati. Kemudian ada dalam surah ayat Yasin ayat 13, perihal kaum Ashab Al-Qaryah. Ashab Al-Qaryah pun dibinasakan dengan suara keras. Kemudian kaum Tuba, Ad-Dukhan ayat 37. Tuba ni datang daripada satu bangsa Himyar. Kat mana saya tak pasti, saya tak sempat baca. Kaum dia ingkar kepada Allah, ditimpa ke azab. Macam mana azab pun saya tak pasti. Salah satunya ialah dengan ditenggelamkan kalau tak salah. Yang last sekali kaum Sabak. Sabak ni dia kerajaan dia makmur, tapi masa ni zaman Nabi Sulaiman ya. Dia hancur dengan banjir besar. Jadi ada dua lah, kita dah jumpa mungkin 2 atau 3 yang dihapuskan dengan 4 lah, termasuk Fir'aun. Fir'aun dihapuskan kaum dia banjir air laut. Tuba tenggelam juga, Sabah pun tenggelam juga, Nuh pun tenggelam juga. Nauzubillah. Alhamdulillah hari zaman tak adalah azab sehingga hapus semua satu kaum ya. Tu yang lain tu insya-Allah akan kita bacakan bersama dengan ringkasannya, ada cerita bab rezeki halal haram dan sebagainya. Sila Rik sambung tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain. Fakulu, maka makanlah hai orang-orang yang beriman, mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang halal lagi baik daripada rezeki yang telah diberikan Allah kepada kamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya sahaja menyembah. Innama harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih famanit turra ghaira baghin wala adin fa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan kepada kamu bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain daripada Allah. Namun barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiayai dan tidak pula melampaui batas, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wala taqulu lima tasifu alsinatukum, dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang sering digambarkan oleh lisan kamu. Al-kaziba haza halalun wa haza haram. Secara dusta ini halal dan ini haram, terhadap apa yang tidak dihalalkan oleh Allah dan apa yang tidak diharamkan olehnya. Litaftaru 'alallahil kazib, untuk mengada-adakan pembohongan terhadap Allah dan dengan menisbatkan hal itu kepadanya. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan pembohongan terhadap Allah tidak akan berjaya. Tafsir Ibnu Katsir. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman sambil memerintahkan hamba-Nya yang mukmin agar memakan rezekinya yang halal lagi baik dan mensyukurinya, kerana sesungguhnya dialah yang mengurniakan nikmat kepada hamba-hambanya, dan dialah yang Maha Tunggal yang berhak disembah, tidak ada sekutu baginya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan apa-apa yang diharamkan bagi mereka kerana di dalamnya terkandung mudarat, iaitu bahaya bagi mereka, juga bahaya bagi agama dan kehidupan mereka, iaitu bangkai, darah, daging babi dan haiwan-haiwan yang disembelih dengan menyebut nama selain daripada nama Allah. Surah An-Nahl ayat 115. Iaitu haiwan yang disembelih dengan menyebut nama selain daripada nama Allah. Dan bagi orang yang sedang darurat terpaksa memakannya, tetapi bukan kerana inginkannya dan melampaui batas,
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian Allah melarang menempuh jalan orang-orang musyrik, iaitu mereka yang suka menghalalkan dan mengharamkan sesuatu semata-mata mengikut keinginan mereka, juga menggunakan nama-nama dan istilah hukum berdasarkan pendapat mereka sendiri. Misalnya, mereka mengharamkan bahirah, sa'ibah, wasilah dan ham, serta lain-lain yang diberlakukan bagi mereka yang mereka ada-adakan di masa jahiliah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan pembohongan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Surah An-Nahl ayat 116. Yang termasuk ke dalam pengertian ini adalah setiap orang yang suka mengada-adakan perbuatan bid'ah yang tidak ada sandaran syar'i, atau menghalalkan sesuatu perkara yang Allah haramkan, atau mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan hanya semata-mata berdasarkan akal dan hawa nafsu. Lalu Allah mengancam terhadap perbuatan seperti itu, iaitu sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan pembohongan terhadap Allah tidak akan berjaya. Surah An-Nahl ayat 116. Iaitu di dunia, apalagi di akhirat. Di dunia iaitu dengan mendapat kesenangan yang sedikit, adapun di akhirat iaitu mendapatkan siksa yang pedih. Baik, Alhamdulillah. Jadi Allah kurniakan kepada kita ni banyaklah sangat benda yang halal dan haramnya, itu semua ada bergantung kepada sandaran-sandaran syariat. Ayat ni kita dah jumpa dulu dalam surah Al-Baqarah ayat 173. Siapa nak review, buka Al-Baqarah 173 di ayat 172, 173. Penjelasan lebih halal haram tu semua kita belajar. Tapi hari ni pagi-pagi ni kita just hanya ringkasan-ringkasan saja. Khusus buat halal haram dalam pemakanan ni kena belajarlah, berkitab, berguru, supaya tak ada satu titik pun rezeki haram masuk dalam tubuh badan kita. Itu kita nak elak tu je sebenarnya. Kita nak elakkan. Dalam fiqahnya, selagi mana berdasarkan sandaran fiqahnya benda tu halal lah. Itu semua benda asalnya halal, melainkan didatangkan dalil mengatakan dianya haram. Sebab tu Allah kata jangan sewenang-wenangnya khabar ni haram, ni haram, ni haram. Kita dah jumpa dah bagaimana kafir musyrik dulu, dia sengaja je. Dia yang wujudkan terminologi unta dia tu lah. Kerat leher lepas. Beranak sekian-sekian, beranak jantan lepas. Bagi ke berhala lepas. Tak boleh nak usik, tak boleh ambil manfaat susu, tak boleh nak ambil. Sembelih pun tak boleh. Tak ada. Yang sa'ibah, wasilah, ham tu semua tu. Bahirah tu semua tu. Itu sepatutnya binatang halal. Tapi atas sebab yang tak ada kena-mengena dengan sandaran agama, jadi haram. Ya. Kemudian pada ayat ni juga sama dengan ayat 173 tu mengatakan kalau dalam keadaan darurat boleh makan walaupun benda haram. Tapi darurat tu dia takrifkan pula mengikut bab fiqh lah. Apa darurat? Darurat mengatakan memang tak ada benda lain lah. Kalau tak makan mati, umpama begitu. Kalau tak makan mati. Walaupun bukannya cerita kita pergi travel overseas, tak jumpa, kita bahan pizza yang ada babi, tak boleh lah. Banyak sangat benda boleh makan sekarang ni kan. Worst case sendiri makan roti. Jangan tanyalah campur apa semua kan, makan roti. Apa itu saya bagi pandangan yang makanan yang ulama' mazhab kata ada pandangan boleh je makan keju kan. Keju boleh makan, susu, macam-macam lah sekarang ni. Kalau travel tak ada alasan tidak mencari benda halal. Allahumma salli ala Muhammad. Apa lagi ya? Anda travel senang nak makan selain pada bawa pada rumah. Kalau overseas ni roti lah, benda-benda macam tu lah. Wallahualam. Vegetarian vegetarian. Dunia vegetarian kat luar sekarang besar. Kalau overseas tu, Europe dan sebagainya, vegetarian dah jadi macam sebahagian daripada servis yang industri F&B dia kena bagi. Kalau tak dah macam langgar hak asasi manusia dia dah. McDonald pun ada vegetarian punya segmen. Makan vegetarian tu selamat. Tetapi kalau worst case scenario, dalam keadaan darurat seperti ayat 173 Al-Baqarah dan ayat ini juga, mengatakan boleh kita makan. Kadarnya macam mana? Makan hanya sekadar melepaskan keperluan diri kita daripada kebuluran. Begitu. Tak bolehlah sembelih babi tu buat bekal. Salai pula buat makan pagi besok sarapan. Tak boleh. Sekadarnya saja. Sekadarnya saja. Mudah Islam ni. Bila keadaan sempit, fiqah dibuka. Tapi jangan kita sewenang-wenangnya ambil yang mudah-mudah pada keadaan biasa. Wallahualam. Itu bab rezeki halal haram. Riyadhus Salihin daripada Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda,
Kedua-dua telapak kaki seorang hamba tak akan bersentuhan pada hari kiamat sehingga ditanya tentang umurnya untuk apa dihabiskan, tentang ilmunya untuk apa diamalkan, tentang hartanya dari mana diperoleh dan ke mana dibelanjakan, dan tentang tubuhnya untuk apa digunakan. Hadis riwayat At-Tirmizi dan dia berkata hadis ini hasan sahih. Sabda Nabi SAW, kedua-dua telapak kaki seorang hamba tidak akan bersentuhan. Maksudnya tidak bersentuhan daripada tempatnya untuk dihisap. Sehingga ditanya tentang umurnya untuk apa dihabiskan, apakah dalam ketaatan atau maksiat, tentang ilmunya untuk apa diamalkan, apakah kerana mengharapkan redha Allah atau kerana riak, dan tentang hartanya dari mana diperoleh, apakah dipersumberkan yang halal atau haram, serta ke mana dibelanjakan, apakah untuk kebaikan atau untuk bersenang-senang dan pembaziran. Seterusnya tentang tubuhnya untuk apa digunakan, apakah dalam ketaatan atau maksiat. Tak ada satu pun kelakuan kita di dunia ni tidak dihisap. Semuanya hisap. Sebab tu kata Rasulullah, hisap tu sebahagian daripada seksa. Belum seksa lagi masuk hisap. Kalau kena hisap, berialah Allah. Penat. Penat. Semoga kita semua ni tak dihisap. Tapi ada calon-calon kita ni muka untuk tidak dihisap terus masuk syurga. Payah tampak gaya je. Payah, bersedialah kita untuk dihisap. Kita dah baca dah. Semua nak masuk syurga, tapi syurga, laluannya ke syurga ditutup dengan semua perkara yang nafsu tak suka. Laluan ke neraka dihiasi dengan semua benda yang nafsu suka. Jadi kita kat dunia ni seperti mana hadis ni hadis hasan sahih, hadis sahih. Apa yang kita akan ditanya? Umurnya, umurnya, apa dihabiskan, buat taat ke buat maksiat, ilmu. Lepas ilmu tu kenapa, ikhlas ke tak ikhlas, sumbernya rezekinya halal ke haram, buat guna apa pula rezeki ni, untuk kebaikan ke, untuk senang-senang ke, atau membazir. Jangan guna rezeki untuk pembaziran. Macam-macam lah sekarang ni. Siapa tunjuk kat saya itu ada grup yang tunjuk barang kemas. Lupa dah, Nurul ke Yana cerita. Ada grup yang tunjuk barang kemas, tunjuk apa, pakaian. Apa panggil outfit of the day, tunjuk pakaian, tunjuk barang kemas, agaknya wallahualam lagi lah maksiat akhir zaman ni orang pertontonkan, riak akhir zaman dipertontonkan, dibincangkan di grup yang besar-besar orang ramai. Maka jadilah kita golongan yang sedikit, jangan masuk golongan yang banyak. Ingat, berkali-kali dalam Al-Quran kaum-kaum yang dibinasakan, diazab tu dikata nak buat apa, kami ni ikut nenek moyang kami ikut orang ramai. Tak. Dia tak nak dengar. Gitu jugalah. Guna untuk apa rezeki tu? Nak senang-senang ke, nak membazir ke? Batang tubuh kita guna buat apa? Ada ke pergerakan batang tubuh kita ni bergerak ke jalan Allah? Ada? Tanya diri kita. Adakah kita tolong bantu berjuang di jalan Allah? Kita nak berdakwah tak pandai. Kita tolong orang berdakwah. Kita nak mengajar tak pandai. Kita pergi belajar. Tak belajar, nak belajar pun tak mampu, tak ada masa, sibuk. Kita pemudahkan majlis ilmu, sedekah dan sebagainya. Kena adalah bahagian tubuh badan kita ni bergerak ke jalan Allah. Kena ada. Walaupun muda-muda ni, dah nak tunggu berjanggut, dah tua, nak jadi alim, baru nak berkhidmat di jalan Allah. Kena ada. Ahli keluarga kita, kita kena jaga. Kena jaga, kena ajar dan sebagainya. Kena ada. Sebab kita akan dipersoalkan ni. Bukan Muhammad Asri, Muhammad Ripin yang tanya ni. Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, apakah dalam tubuh badan tadi, apakah dalam keadaan ketaatan atau maksiat? Bimbang kita ni, bimbang. Wallahu a'lam. Hadis Nabawi daripada Abdullah bin Umar. Kita dah dengar dah hadis ni, Daripada Abdullah bin Umar, dia berkata, ketika kami sedang duduk di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dihidangkan kurma yang sudah kering. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara pohon-pohon itu ada sejenis pohon yang keberkatannya seperti seorang Muslim. Lalu aku mempunyai anggapan, Ibn Umar katalah, aku mempunyai anggapan bahawa pohon itu adalah kurma. Aku berkeinginan untuk menjawab. Masa ni kita dah tahu dah, hadis ni kita baca. Sebelum ni yang detailnya ramai lagi. Siapa lagi ada keliling ni? Siapa ingat? Sahabat mana lagi ada keliling ni masa ni? Rasulullah tanya, pohon apa? Rasulullah tanya. Abu Bakar. Lagi dalam hadis tu?
Umar Al-Khattab, ayah dia sendiri pun ada. Dan beberapa sahabat besar lain. Wahai Rasulullah, dikata kalau boleh aku nak jawab, wahai Rasulullah, itu adalah pohon kurma, namun aku melihat bahawa di antara 10 orang yang ada, di mana akulah yang paling muda. Yang lain itu sahabat besar-besar belaka. Kibaru sahabat yang besar-besar. Maka aku pun diam. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, iaitu pohon kurma. Sebuah pohon yang memberi macam-macam manfaat. Macam-macam manfaat kepada manusia. Dia macam pokok kelapa lah. Semua benda boleh pakai. Dan hadis tu disambung lagi, lepas tu dicakap dengan siapa? Dengan ayah dia. Aku tahu jawapan ni tadi, tapi disebabkan semua orang senyap, aku pun tak jawab. Sayyidina Umar kata apa? Kalau kau jawab tu tadi adalah lebih aku senangi, aku lagi suka kalau kau yang menjawab tadi. Tapi inilah anak-anak, budak-budak dihormat. Wallahu alam. Hadis kursi, habiskan dia. Hadis kursi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kenikmatan yang pertama kali ditanyakan kepada seorang hamba pada hari kiamat adalah, bukankah kami telah berikan kesihatan kepada badanmu dan memberimu minum daripada air dingin? Hadis riwayat At-Tirmizi. Baik, alhamdulillah, alhamdulillah. Mula kaji balik dalam surat ni ada berbagai perkara. Pertamanya berkaitan dengan hijrah. Dengan walaupun kita ni senang hidup 90 tahun, 89 tahun hidup senang, tapi mungkin pada tahun akhir itu kita susah. Kaum yang makmur, kaum yang sebelum ni, yang maju, kaum yang teknologi tinggi, boleh buat rumah dalam gunung, boleh buat bangunan tinggi, dihapuskan dengan Allah begitu aja. Dengan satu cara mudah je, boleh dihapuskan dengan Allah. Dengan bunyi, dah tahu dah macam-macam. Ada yang degil, kentukar jadi kera. Ingat azab-azab. Senang je kalau Allah nak buat. Boleh je. Senang kun fayakun insya-Allah. Kemudian cerita bab halal dan haram dan bagaimana segala-gala yang Allah kurniakan pada kita tu bukan sia-sia, tapi untuk kita usahakan, kita gunakan di jalan Allah. Kena ada. Tubuh badan kita sendiri. Tubuh badan kita sendiri. Kena ada lah. Wallahualam, besok tengok bagaimana kalau atas kebodohan kok mana sekalipun, masih lagi Allah beri ruang untuk pada kita untuk bertaubat. Kita buat dosa sebab kita bodoh, jahil. Kok mana sekali buat dosa, masih diberi ruang untuk bertaubat. Besok kita jumpa ayat 119. Sesungguhnya Tuhanmu mengampunkan orang-orang yang melakukan kesalahan kerana kebodohannya. Kemudian setelah itu mereka bertaubat dan memperbaiki dirinya. Sesungguhnya Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil wa ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma astur 'auratina 'indaka bisitrikal jamil. Allahumma inna nas'aluka 'indaka bi Allahumma inna nas'aluka 'indaka bi Allahumma astur 'auratina 'indaka bisitrikal jamil. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah panjang umur, sihat tubuh badan kita. Jumpa lagi besok penamat. Besok taklah Isnin depan insya-Allah. Isnin depan penamat kepada surah An-Nahl.